Hari ini adalah tanggal 31 Desember 2024. 今天是2024年12月31日， Ini adalah hari terakhir tahun 2024, 今天是今年的2024年最后一天， yaitu hari ke-365 di dalam tahun ini. 也就是今年的第365天。 Kira-kira 7 jam lagi, 大概再过7个小时， 2024 menghilang. 2024年就过去。 2024 kemana? 2024年去哪里呢？ Ke dalam sejarah, 就进入了历史， ke dalam museum, 就进入了博物 ke 馆， dalam ingatan. 就进入了人的记忆。 7 jam lagi, 再过7个小时， tidak ada lagi Desember 2024. 就不再有所谓的2024年12月份。 Dan saya percaya 我相信， malam ini sudah lewat, 过了这个晚上， ada sebagian orang tidak ada di 2025. 必有一些人无法活到2025年。 Tidak peduli berapa lama mereka pernah hidup di dunia. 无论他们已经在世上活了多久， Mungkin tahun baru besok tidak ada bagian mereka. 可能他们对明天的明年2025年已经没有份。 Kita selalu pikir waktu kita senantiasa ada. 我们总是认为我们的时间会不间断的常常存在， Waktu pasti terus. 我们总是觉得时间不会停下来。 Kita selalu pikir matahari pasti terbit besok pagi. 我们也总是认为明天必有太阳升起， Tetapi tidak demikian. 但是未必如此。 Manusia bisa hidup satu hari, itu mujizat. 人能多活一天，就是上帝的神迹。 Manusia mau tambah satu hari lagi, dah tentu dikasih. 人要多活一天，神未必许可。 Setiap hari anugerah, 每一天都是上帝的恩典， setiap hari pemberian Tuhan. 每一天都是上帝所赐下的供应。 Kemarin pagi jam 6 saya sudah bangun. 昨天早上6点钟我已经起来了， Begitu saya bangun, saya buka TV. 我一起床就打开电视机， Kalimat pertama saya kaget. 我看到第一句话我就吓呆了。 Presiden Jimmy Carter sudah meninggal. Jimmy Carter 总统已经离开世界， Kenapa kurang 2 hari dia sudah tidak di dunia? 为什么再过2天，结果他就不在世界上了？ Dia umur 100 persis. 他刚好活到100岁， Kurang 2 hari dia sudah masuk ke tahun 2025. 他再过2天就能进入2025年。 Tetapi Tuhan tidak izinkan dia boleh hidup lagi. 但是上帝不许可他多活一天， Dia harus meninggal dunia 2 hari yang lalu. 他必须在2天前离开世 Sehingga 界。 pagi-pagi saya bangun lihat TV, 所以 saya langsung kaget. 我早上一起床打开电视机就吓到了， Wah, dia sudah pergi. 原来他离开世界了。 Jimmy Carter presiden yang baik atau tidak? 吉米卡特他是好的总统还是不好的 Langsung 总 saya 统？ melihat Donald Trump memuji dia, 我马上看到川普在赞扬他， Biden memuji dia. 拜登也在赞扬他， Dari Inggris orang memuji dia. 英国不少人赞 Dari 扬他， Prancis orang memuji dia. 法国也有人赞扬他。 Kalau dikatakan seperti ini, 要是这么说的话， dia mungkin orang baik. 他或许是一个好 Dan 人。 saya kira menurut nilai saya, dia juga orang baik. 在我个人的评价来看，他确实是好 Hari 人。 ini saya mau memuji Jimmy Carter. 今天我要特别的赞扬吉米卡特总统。 Jimmy Carter dilahirkan di dalam keluarga yang sangat sederhana. 卡特总统他生在一个非常平凡的家庭， Dia bukan orang kaya. 他不是有钱人， Boleh dikatakan waktu dipilih menjadi presiden itu yang mengkagetkan banyak orang, khususnya kagetkan dia sendiri. 我们甚至可以说，当他被选上做总统的时候，不单吓到了许多人，也吓到他自己。 Tak sangka orang sederhana seperti dia bisa dipilih menjadi presiden. 万万没有想到，像他这么平凡的人可以被选做总统。 Saat itu ada satu orang paling tak senang
dia jadi presiden. 那一天有一个人特别的为他做总统这件事而不高兴。 You tahu enggak siapa? 你们知道是谁吗？我不知道。 你不知道不知道 ya? You tahu enggak? You tahu enggak? Hah? Apa? Nomeli. Khomeini. Bukan. Yang paling dah senang dia dijadikan presiden 最不高兴他做总统的人， ada juga Mr. Carter. 也叫另外一个卡特。 Carter tidak senang Carter. 这个卡特不喜欢那另外一个卡特， Carter yang mana? 是哪一个卡特呢？ Siapa tahu angkat tangan. 知道的举手。 Tak ada yang tahu. 没有人知道吗？ Saya mungkin agak tua jadi tahu. 我可能因为老了些，所以知道答案。 Siapa yang paling tidak senang dia jadi presiden? 谁最不喜欢他做总统？ Kakaknya dia sendiri. 就是他自己的哥哥。 Jadi awas ya. 所以你们要小心， Kalau kamu menjadi kakak 你要是做人的哥哥， lebih unggul dari adikmu, 你如果比你弟弟好， kamu seumur hidup akan pikul salib. 你一生就要背起十字架， Karena ada orang di rumahmu 因为你 akan membenci kamu. 因为你家里必定有人恨你。 Ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. 这是圣经已经向我们预言的。 Ada satu hari engkau sadar 有一天你会发现， musuhmu adalah orang di dalam rumahmu. 你的仇敌就是你自己的家 Di 人。 dalam abad ke-20在20世纪， ada 2 orang dibenci oleh saudaranya sendiri. 有2个人被自己的兄弟所遭恨， Yang satu adalah Ratu Queen Elizabeth II. 其中一个就是伊丽莎白2世。 Pada waktu dia umur 25, papanya meninggal dunia. 当他25岁的时候，父亲离开世界， Dia dikasih tahu siap mengganti papamu menjadi ratu kerajaan terbesar di dunia. 人们通知他，你要做好准备，要取代你的父亲，做世界上最大的帝国的女王。 Dia bilang saya dah siap. 他说：“我没有做好准备， Saya dah ada pengalaman. 我没有经验， Saya baru umur 20 lebih. 我不过是20 Dia 多岁。” dibawa ke Buckingham Palace. 但是就把他带到了白金汉宫， Disiapkan mahkota, 为他预备了皇冠， baju yang paling mewah, 并且最华丽的衣服， kereta yang ada emasnya, 还有这个镀了金的马车， dihela oleh kuda. 也有马在推动。 Langsung ada orang pendeta daripada Anglican, bishop dari Canterbury memberikan pendapisan kepada dia. 英国的圣公会的这个主教直接给他案例做女王。 Hari itu banyak orang masih susah karena papa dia meninggal dunia. 当时因为他的父亲离开世界，许多人痛心， Tetapi lebih banyak anak muda senang kita mempunyai ratu yang baru. 但是更多的年轻人因为现在有了新的女王而开心。 Tetapi hari itu Alkitab tidak salah ya. 圣经没有记错， Musuhmu Ni di dalam keluargamu sendiri. 你的仇敌必出自你的家里。 Saudara-saudara sekalian, 弟兄姊妹， hal-hal ini kalau terjadi di dalam rumahmu, 这些事情如果发生在我们的家里， engkau jangan heran. 我们不要感到奇怪， Dan engkau mau merubah situasi itu tidak mungkin. 我们也不可能改变这样的现状。 Sebagai presiden, siapa yang pilih tidak berarti yang lain boleh berbagian sama. 人有谁被选做总统，就表示其他的人无法有份。 Di dalam kerajaan, siapa lebih besar anak sulung, dia jadi raja, adiknya pasti tidak berbagian. 在王国年长的做领袖，那么比他年幼的也同样无份。 Berapa ratus tahun yang lalu, 在几百年前， ada seorang raja namanya adalah di Amerika, di Inggris, yang namanya Henry VIII. 曾经在英国有一个王叫亨利八世， Tahu enggak dia? 听过？ Pernah dengar ya? Dengar apa tentang dia? 不是很好的王 Bukan terlalu baik. 呀， Nah, terlalu jelek tak? 也lumayan， Lumayan. Wah, ini belajar separuh ya. Ya. 半桶水。 Baiknya tak tahu, lumayannya tahu. Henry VIII dia sangat suka
perempuan yang mukanya lincip, yang badannya halus. 亨利八世很喜欢这个脸小小的、尖尖的，而且身体也很这个光滑的女人。 Lalu 不是光滑，皮肤光滑，比较消瘦，比较纤细，对，身体比较纤细的女人。光滑我不知道呀。Lalu dia menikah satu， 然后他就娶了一个女人， kelihatan lagi satu yang cantik, nikah lagi， 结果看到另外一个同样漂亮的也再娶了， lalu menikah lagi， 又多娶了一个， menikah lagi， 继续娶了很多， menikah lagi， 娶了又娶， menikah lagi， 娶了又娶， 6 perempuan modelnya semua sama， 就娶了6个外表都看很相似的女人。 karena dia suka tipe orang-orang seperti itu. 他就喜欢长相这样的女人， Tapi sayangnya 但是可惜， yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, yang 5, yang 6 hanya 1 yang melahirkan anak untuk dia. 在这6任妻子当中，只有其中的一任生下了孩子。 Dengar saya ya, 大家听我说， lebih baik 1 istri 6 anak. 一个妻子6个孩子更好， Lebih baik daripada 6 istri 1 anak. 一个妻子6个孩子比6个妻子1个孩子更好。 Pada waktu dia tidak senang sama seorang wanita itu, dia mau cerai. 当他不喜欢妻子的时候，他就决定离婚。 Dia tulis surat kepada Paus yang ada di Vatikan. 他就写信给梵蒂冈的教皇， Vatikan mengatakan tidak boleh. 梵蒂冈说不可以离婚， Di dalam gereja Katolik tidak boleh cerai. 天主教会当中禁止离婚。 Dia bilang saya harus cerai. 他说我必须离婚。 Paus bilang tidak boleh. 教皇说不可以离婚。 Dia bilang pasti saya cerai. 他说我就是要离婚。 Katolik bilang tidak boleh. 天主教会说不可以离婚。 Kalau tidak boleh, 要是不可以的 saya 话， melawan Katolik. 那我就要抵挡教会。 Gereja Inggris tidak lagi di bawah Katolik. 这样英国教会不再是天主教以下， Itulah reformasinya Inggris. 这就是英国的教会改革。 Maka reformasi Inggris tidak mulia. 所以英国的教会改革并不荣耀， Reformasi di Jerman mulia. 但是在德国的宗教改革是荣耀的。 Kenapa? 为什么呢？ Karena Martin Luther melawan Katolik. 因为马丁路德抵挡天主教， Karena gereja waktu itu sudah berdosa besar. 因为当时的天主教会已经犯了滔天大罪。 Ada satu paus yang sakit sipilis. 其中有一个教皇甚至患了梅毒， Bukankah paus tidak boleh menikah? 教皇岂不是这个过独身吗？不可以结婚。对，不是不可以结婚吗？ Kenapa bisa sakit sipilis? 怎么就患上梅毒呢？ Berarti dia sudah main pelacur. 意味着他已经跟妓女发生关系。 他已经玩弄妓女了. Jikalau Ivan main pelacur, you mau tak dia tetap jadi pendeta di sini? 如果一番牧师也玩弄了妓女的话，你愿意他继续做你的牧师吗？ Jawab, 回答我， mau tidak? 愿意吗？ Seperti banyak orang mau loh. 啊，是我 Jawab, mau tidak? Kenapa tidak? 为什么不愿意？ Tidak boleh berzina. 因为不可犯奸淫， Bukan saja orang biasa, 不单是平信徒， apalagi orang Kristen, 更何况是基督徒， apalagi pendeta, 更何况是牧师， apalagi paus. 更何况是教皇。 Jadi Martin Luther kecewa sekali. 马丁路德特别失 Ada 望。 satu lagi paus. 还有另外一个教皇， Waktu ditabiskan menjadi paus, 当他被按立做教皇的 dia 时候， pakai uang sepertiga dari seluruh gereja Katolik untuk biaya dia punya naik pangkat. 他就用了当时教会1/3的公款来为自己庆祝。 Bukan saja demikian, 不单如此， jikalau ada orang yang berdosa ingin masuk surga, 如果有罪人想要上天堂， tapi dia sudah berada di purgatori, 但是人可能已经在炼狱当中， di dalam api penyucian. 就在这个洁净的地狱的火当中。 Ada pendeta Katolik mengatakan, tidak apa-apa. 有天主教的牧师说没关系， Kalau kamu kasih uang persembahan untuk Katolik, bangun gedung gereja,
kita akan naikkan jiwa itu dari purgatori ke dalam surga. 你只要给天主教会奉献，帮助天主教会建教堂，那么那个在炼狱中的灵魂必定被我们所兴 Maka 起。 Martin Luther sangat sedih, 所以马丁路德特别伤心， sangat kecewa. 特别的灰心。 Dia menempelkan 95 doktrin yang berdasarkan dari Alkitab melawan ajaran yang salah dari Katolik. 他为此来定上了95条论纲，都是基于圣经的真理。以此 Mulailah reformasi seperti api membakar di dalam hutan. 以此抵挡了天主教会，从此开始了宗教改革，就像火燃烧了整片森林。 Reformasi yang mulia di Jerman. 荣耀的宗教的改革发生在德国， Reformasi yang sangat mempunyai sifat kekekalan di Geneva. 就具有永恒性的宗教改革也在日内瓦 Karena 发生了。 26 tahun kemudian 因为26年之后， ada satu orang dilahir lebih belakangan dari Martin Luther. 就是比马丁路德后26年生下的一个人。 Orang ini namanya John Calvin. 这个人叫做约翰加尔文， Dia menulis satu buku 他写了一本书， namanya 叫做 The Institute of Christian Religion. 《基督教要义》。 Buku ini sudah 500 tahun 这本书已经有500年的历史， dan banyak negara mengetahui melalui buku ini ada doktrin reform yang menjadi tunggang, menjadi tonggak, menjadi fondasi Protestan. 借着这本书，许多世界上的人因此知道什么叫归正神学，并且归正神学如何作为基督教会的根基 Kita 和 punya iman kepercayaan diturunkan bukan dari Martin Luther. 我们的宗教信仰不是从马丁路德传 Kita 下的， punya doktrin diturunkan dari John Calvin. 我们的教义是从约翰加尔文所传下的， Tetapi semangatnya dari Martin Luther. 但是其中的精神是来自马丁路 Inilah 德。 dua reformasi yang paling mulia. 这就是我们看到的2个最荣耀的宗教改革， Di Jerman 在日本、在 sama 德 di 国。 di Jerman. Mungkin pacaran orang Japanese kali. 口误， Oh, salah ya. Ya, ya. Jerman sama Geneva, 一个在德国，另外一个在日内瓦， tetapi bukan di Inggris. 但是没有在英国爆 Karena 发。 Inggris reformasi kurang mulia karena rajanya kepingin cerai, tidak diizinkan. 英国的宗教改革并非荣耀的，因为是源于自己的国王愿要离婚却被禁止。 Saudara dengar baik-baik, 弟兄姊妹听好了， buku paling penting mentegakkan doktrin reform justru bukan dari Jerman, tapi dari Geneva. 树立归正宗信仰的最重要的一本书，不是从德国来的，而是从日内瓦来的， Yaitu Institute of Christian Religion. 那就是基督教要义。 Tetapi sayang sekali, selama 500 tahun ini banyak negara membaca buku itu, tapi buku itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. 但是很可惜的是，许多年以来，很多的人都读这本书，但是一直没有印尼文译本。 Buku Indonesia mengenai buku itu kapan baru ada? 有关这本书的印尼文译本什么时候才出版呢？ Yaitu berapa bulan yang lalu. 那就在几个月前。 Kapan baru ada buku itu? 这本书什么时候才有呢？ Ada sekelompok orang reform yang menerjemahkan buku yang penting itu ke dalam bahasa Indonesia. 有一群归正基督徒一起把这本书翻译成 Wah, 印尼文， kalau begitu saya boleh baca. 这样的话我们就可以读了， Kita boleh 我 baca. 们每个人都可以读 Kita 了。 bersyukur ada orang-orang itu yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 我们感谢上帝有这样的一群人专门翻译成印尼文。 Kapankah kita boleh beli buku itu? 我们什么时候可以买这本书呢？ Sebenarnya sekarang sudah boleh. 其实现在已经可以购 Tapi 买， kita menetapkan tanggal 18 Januari, yaitu 18 hari lagi, kita akan launching buku Indonesia ini. 但是我们专门定下在18天后的1月18号，我们要专门出版发行
这一本印尼文译本的基督教要义。 Buku yang tebalnya 800 halaman ini 这个总共有800多页的书， diterjemahkan setiap kalimat ke dalam bahasa Indonesia. 每一句都翻译成印尼文。 Oleh siapa? 谁翻译的？ Oleh publish house daripada reform di gereja ini. 就是我们本教会归正福音教会自己的出版社。 Begitu tebal 这么厚的书， akan dijual dengan harga korting menjadi 650.000 saja. 我们就定价65万印尼盾出售， Berarti tidak sampai $50. 意味着一本书这两本不到50美金。 Sebenarnya modalnya kalau di luar negeri dijual pasti lebih $100. 如果这本书算上成本，在国外出售的话，一定超过100美金。 Jadi 18 hari kemudian di gereja ini saya sendiri, Dr. Lilbeck, Dr. Soiderhaus, dan banyak tokoh teologi yang paling besar di dunia akan sama-sama mendorong dan memperkenalkan buku yang agung ini. 所以在18天后，在这个教会由我本人，还有 Lilbeck 博士Soiderhaus 博士等等其他5位著名的我们的改革宗的人物，将要一起发行这本书。 Haraplah hadir di dalam hari launching pertama di Indonesia. 盼望大家都可以在我们这发行的第一天一同出席这场活动。 Haraplah sedia uang boleh mendapat jilid-jilid yang pertama. Jangan sampai kehabisan, engkau tidak berbagian. 盼望大家都预备好钱，一起购买这所发行的第一批书，千万不要买不到。 Karena gereja ini sudah dengar khotbah berdasarkan doktrin reform 35 tahun. 因为这个教会已经是在过去的35年以来，一直基于归正宗神学而成立。 35 年, baru kali ini bisa mendapat buku yang paling penting ini. 35年等了这么久，才有如此重要的书翻译成印尼文。 Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. 愿主赐福我们每个人。 Nah, hari ini adalah hari terakhir tahun 2024. 今天是2024年的最后一天， Maka kita mengadakan kebaktian sore ini. 所以我们专门在今天下午 Saya mengundang dua pendeta yang terbaik di kita semua ini, yaitu Ivan Kristiono sama Jimmy Pardede, yang akan menerus pekerjaan saya di gerakan reform ini menjadi pengkhotbah. 所以今天在这感恩崇拜当中，我专门的邀请我们当中的2个最好的牧师，那就是伊帆牧师还有吉米牧师，今天也同样也要继承这个运动的热忱，在这里讲道。 Lalu kita malam ini sama-sama menghantar 2024 ke dalam sejarah. 同样，今晚的我们，让我们一起欢送2024年进入历史。 Dan manusia yang ingin melihat keramaian Jakarta di dalam pertukaran tahun 2004 dan 2025. 凡是我们当中，如果有人愿意看2024到2025年的过渡当中，整个雅加大城是多么的热闹的话， Saudara diizinkan kira-kira 500 orang. 我们开放大概有500个名额， Boleh datang ke sini, naik ke menara sampai di loteng paling tinggi. 可以到我们这里，在午夜的时候就到我们的加尔文楼上到最顶层。 Mulai jam 11 buka pintu, 从11点我们开放顶楼， setengah 1 harus pulang. 12点半必须回家。 Kita di loteng paling tinggi melihat seluruh Jakarta membakar mercon dan kemuliaan untuk melewati tahun 2024. 我们就要在加尔文楼的顶楼一起看满城的雅加达如何用烟花来迎接新的一年。 Yang mau kira-kira mau datang ke sini nanti malam jam 11, coba angkat tangan. 愿意来的，今晚来的可以举一下手让我看看。 Ya sudah, tidak mau tidur aja. 不要的话就算了，睡觉吧。 Besok pagi jam 9
ada kebaktian tahun baru. 明天早上9点钟有我们的新年崇拜会， Ada perjamuan suci. 同时也有圣餐礼， Saya sendiri akan berkhotbah. 我自己将亲自讲道。 Mari kita menyanyi puji Tuhan, haleluya. 然后我们一起唱赞美上主，哈利路亚。 Setelah itu kita serahkan kepada dua pendeta kita. 然后把讲台交给2位牧师。 Semua berdiri menyanyi. 请会众起立。 1, 2, 预备 3, 4. 赞美上主，哈利路亚！赞美上主，哈利路亚！赞美上主，哈利路亚！赞美上主，哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！赞美上主。 Tuhan, semua tepuk tangan. Haleluya, 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 haleluya. 赞美上主。 Mulai jabat 来， tangan. 大家一握手。 Puji Tuhan. Jabat tangan satu dengan lain. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan. Haleluya. 赞美上主，哈利路亚！赞美上主，哈利路亚！赞美上主。 Silakan duduk. 会众请坐。 Mari kita membuka kitab suci dari Pengkhotbah pasal ketiga. 那我们翻开传道书，圣经传道书第3章， Saya akan membaca ayat pertama dan ayat 11. 我将诵读第1节和第11节。 Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 传道书3章1节，凡事都有定期，天下万物都有定时。 Mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 11节，神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kiranya Tuhan sumber segala bijaksana boleh memberikan kepada kami hikmat. 主啊，恳求你作为一切智慧的源头，也将智慧赐给我们。 Ketika kami memandang ke belakang dan merenungkan apa yang sudah kami lewati, 特别是当我们回顾我们已经经历的每一件事情的时候， biarlah kami boleh memaknai semuanya itu berdasarkan firman Tuhan. 愿我们可以基于上帝的道来解读过去的事。 Ketika kami melihat ke belakang, kami akan bersyukur karena kebaikan Tuhan. 当我们回顾往事的时候，帮助我们因为主的良善而感恩。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Hari ini kita akan melihat ke belakang, 今天我们要一起回顾往事， merenungkan apa yang sudah kita lewati dalam 1 tahun. 我们要一起回顾过去1年里所发生的事。 Berkumpulnya kita di tempat ini menandakan bahwa kita peka terhadap waktu. 我们得以在这里最后一天相聚，意味着我们对时间是敏感的。 Tuhan memberikan 2 batasan kepada manusia, yaitu ruang dan waktu. 上帝用2样东西限制人，那就是时间和空间。 Alkitab mengatakan batasan itu adalah dari Tuhan. 圣经告诉我们，这2样是从神而来的。 Zaman sekarang ketika orang berpikir batasan, yang dipikirkan adalah hal yang tidak baik. 当下的人想所谓的限制的时候，总是想到不好的事。 Banyak orang berontak terhadap batasan, mau lepas dari batasan. 很多人试图不停的要突破所谓的局限， Seolah-olah semua batasan adalah hal yang tidak baik. 好像在人的眼中各样的局限都不好。 Kita mesti ingat Allah sendiri berkenan membatas dirinya, namanya adalah perjanjian. 但是我们要看上帝自己愿意用一种所谓的约来局限自己， Dan perjanjian adalah sesuatu yang baik. 而约本身是好的。 Ketika Tuhan mencipta dunia ini, Allah mencipta ruang dan waktu, batasan yang baik. 神创造世界的时候，用时间和空间2种局限，这好的局限。 Ketika dunia ini dicipta, Allah menentukan batasan mana daratan, mana laut, dan itu sesuatu yang baik.
上帝造这世界呢，上帝定下哪里是陆地，哪里是水，这是好的界限。 Maka ada dua hal yang penting yang kita renungkan tentang batasan. 所以，当我们思想什么叫局限的时候，我们要明白两件事。 Batasan yang benar tidak pernah menghilangkan keindahan. 对的局限从来没有消除当中的美。 Bukan hanya batasan itu sesuatu yang baik, tetapi justru melalui batasan yang benar muncullah keindahan. 这样的局限不单是好的，而且借着对的局限，我们看到其中有美。 Seni misalnya adalah hal yang berkait dengan batasan. 比如说，艺术本身就是跟局限有关。 Seni musik itu adalah seni yang muncul karena batasan waktu. 音乐的当中的局限，就是因为时间而产生的。 Saudara bermain-main meleset sedikit saja dalam waktu, maka musiknya jadi tidak indah. 我们演奏音乐，如果说在时间的局限当中错了一点点，那么听起来就不好听。 Misalnya ada lagu kita mainnya begini. Jadi tidak baik. 比如说一首歌明明已经有定好的节拍，但是我们不按节拍来演奏的话，那么听起来就是一团糟。 Meleset sedikit tidak indah. 错过那么一点点就不好听。 Tetapi ketat pada batasan muncul keindahan. 但如果严格按照局限的话，就有美在其中。 Maka kita melihat misalnya di dalam tubuh kita. 当我们看我们人体的时候， Tubuh kita ini adalah rentan dengan segala batasan. 我们的人体同样是有各样局限的， Dan batasan itu menimbulkan keindahan. 但这些局限让我们看到有美。 Kalau saya mengatakan, wah perut Bapak tidak terbatas. 假设如果我说，哎呀，先生，你的肚皮没有局限， Maka Bapak itu mungkin marah terhadap saya. 可能那个人就会生我的气。 Tetapi orang bangga dengan perut yang banyak batasan yang disebut six pack itu. 但是人会因为自己的肚皮有局限，有所谓的6块腹肌而满意。 Orang membentuk wajahnya, mendandani wajahnya dengan batasan-batasan. Karena wajah yang tak terbatas itu menakutkan. 人也同样用化妆的技术让自己的脸有一些局限，因为如果没有局限的话，那样的脸是不好看的。 Tuhan memberikan batasan dan batasan itu indah. 上帝定下了局限，这些局限都是好的。 Di dalam seni ada yang namanya kreativitas. Dan kreativitas adalah keindahan yang muncul di tengah-tengah keterbatasan. 在艺术当中有所谓的创意，而创意或者是创造力也同样是因为局限而产生美。 Kita cuma punya sedikit tapi bisa menghasilkan banyak. Disebut orang kreatif. 当我们只有很小的资源，却可以有惊人的东西的话，人就说这是好的。 Yang kedua, batasan yang benar bukan hanya tidak menghilangkan keindahan, tetapi batasan tidak bertentangan dengan kebebasan. 但第二，这好的局限不单产生美，好的局限也是不和真理冲突。 Justru batasan yang benar menjadi fondasi dari kebebasan. 相反的，对的局限反而成为了自由的基础。 Masyarakat baru bebas kalau masyarakat mempunyai perjanjian. 当社会要讲自由，必须要有一定的规定的约束。 Berjanji artinya saya membatasi diri saya. 所谓的规定，就是说每个人在这个规定的约当中局限自己。 Misalnya ada satu orang jual nasi goreng. 比如说有一个人卖炒饭， Lalu saya tanya, Bu, nasi gorengnya seger ya? 然后我就问他，这位女士，您炒的饭应该很新鲜吧？ Lalu ibunya bilang, saya tidak janji. 但是这个女的就说，我不敢保证我的炒饭新不新鲜。 Maksud saya pasti tidak akan keracunan kan makan nasi goreng ibu? 我就反问，我的意思是，您做的炒饭应该不至于让我中毒吧？ Ibunya bilang, wah saya tidak janji. 这个厨师就说，这我也不敢保证， Hidup penuh kejutan pak. 因为生命嘛，很多惊喜。 Maka saya tidak akan membeli nasi goreng itu. 这样的话，我就不会买这碗炒饭。 Kita pergi ke supermarket membeli makanan dan di situ ada tanggal kedaluarsa. 我们去超市买东西，那边都有所谓的保质期、赏味期限。 Itu adalah janji dari perusahaan bahwa kalau kita beli makanan sebelum tanggal itu, makanan itu dijamin segar dan baik. 这是出产公司对消费者的保证，只要我们在这个时间的局限之内购买，那么我们就可以拿到新鲜的食物。 Maka di dalam iman Kristen kita diajarkan tidak ada kebebasan yang brutal tanpa batasan. 在基督教里，我们学习没有所谓的毫无局限的自由。 Dalam kitab Roma dikatakan kita diikat oleh dosa atau kita diikat oleh Kristus. 罗马书告诉我们，我们不是被罪捆绑，就是被基督捆绑。 Ikatan yang benar adalah ikatan yang membebaskan.
对的捆绑、对的局限，反而是使人自由的。 Barang siapa maunya sendiri, maka dia diikat oleh dosa. 只想按着自己的套路出牌的，就会被罪所捆绑。 Barang siapa hidup diikat oleh Kristus, dia mengalami kebebasan sejati. 凡是愿意被基督捆绑的，就会经历真正的释放和自由。 Maka kebebasan yang benar adalah hal yang indah. 因此，真正的释放和自由是美的。 Tuhan memberikan waktu sebagai batasan. 上帝用时间作为人的局限， Dan kita hidup di dalam waktu. 而我们都活在时间当中。 Di dalam pengkhotbah pasal pertama, manusia bergumul di dalam waktu. 在传道书第1章，人在时间当中有所挣扎 Di。dalam pasal pertama dikatakan waktu itu terlihat monoton dan membosankan. 在第1章记载时间呢，看起来特别的单调乏味。 Maka pengkhotbah mengajukan sesuatu hal yang menjadi pergumulan semua umat manusia. Apakah ada makna dalam dunia ini? 所以传道书的作者就因此提出，在时间当中，到底生命还有没有意义呢？ Semua seperti siklus yang akhirnya terulang saja. 在这世界当中，反复有各样的周期不停的周转， Tidak ada yang baru dan semua menjemukan. 这些周转当中呢，没有任何新的，一切都令人乏味。 Tetapi dalam pasal 3 kita menemukan paradoks dari waktu. 但是到了第3章，我们就看到有关时间的反合性。 Pasal pertama bicara waktu itu monoton dan kelihatan diam. 第1章记载时间看起来单调静态， Pasal 3 waktu itu berubah begitu cepat. 但是到了第3章记载时间变化迅速， Dikatakan ada 14 pasang perubahan waktu. 而且在第3章专门记载14种时间的变换。 Dari ayat 2 dikatakan ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut dan sebagainya. 从第2节开始记载，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时，等等。 14 pasang fragmen kehidupan. 我们就看到有14对所谓的生命当中的对照。 Karena 14 pasang maka ada 28 fragmen kehidupan. 从这14对当中，我们就看到生活的28个方面。 Saudara ingat pada waktu itu di zaman pengkhotbah ditulis 1 bulan itu kira-kira 28 hari. 我们要记得，在当时传道书被写下的那个时候呢，1个月大概是28天。 Jadi seluruh hari itu ada irama yang berubah. 作者专门用28这个数字来给出暗示人每一天都在变化， Jadi hidup itu demikian dinamis. 意味着生命是这么的动性。 Di dalam waktu ada irama yang cepat dan perubahan yang kita tidak bisa antisipasi. 在时间当中，不单节奏快，而且都是我们不可预判的变化。 Nah, kalau hidup itu ada iramanya, dikatakan segala sesuatu itu ada waktunya. 那生命既然有节拍、有旋律的话，意味着凡事都有定时。 Maka irama yang berubah harus direspon dengan tepat. 所以有变化的时候，人要做出对的回应。 Saudara bayangkan paduan suara. 我们想象一下，看到诗班的时候， Semua anggota paduan suara harus berespon dengan tepat. 每一个诗班的成员必须在对的时候唱对的话。 Yang paling menakutkan dan memalukan adalah kalau anggota paduan suara masuk terlalu cepat. 最可怕也是最丢人的，就是有人唱得太快。 Dan bayangkan itu saya atau saudara. 而假设这发生在你或我身上，就丢人了。 Intro mulai. Tat, 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 tat. Haleluya gitu kan ya. 假设前奏刚刚出来，还没有到的时候，我们就自己一个人唱了哈利路亚的话， Malunya. gitu. 真的是脸都丢光了。 Setiap irama harus direspon. 每一个节拍、每一个旋律都要有对的回应。 Nah, ketika irama berubah dan kita berespon dengan tepat, itu namanya bijaksana. 当旋律变换，我们又做正确的回应的时候，这就是智慧的。 Orang berhikmat bisa berespon sesuai dengan irama yang berubah. 智慧的人懂得在变换的旋律当中做出不同的变化。 Untuk segala sesuatu ada masanya. 凡事都有定期， Untuk segala sesuatu ada waktunya. 天下万物都有定时。 Kalau misalnya hujan, ya kita bawa payung. 下雨的话，我们就带雨伞； Waktu terik, kita bawa topi. 太阳炎热的时候，我们就戴帽子。 Ada saatnya kita harus diam terhadap sesuatu. 有时候我们必须选择沉默， Tapi esok harinya kita mungkin tidak bisa diam, kita harus berespon. 但是可能隔天我们必须做出反击。 Ada saatnya kita harus keras pada sesuatu hal. 有时候我们必须严厉的面对一件事， Tapi keesokan harinya kalau kita keras, itu akan menghancurkan. 但是可能明天如果我们选择严厉强硬的态度，反而就错了。 Ketika harus bersikap seperti ayah, jangan bersikap seperti anak-anak. 当我们需要做出父亲的样子的时候，就不要像孩子一样。
Sangat menakutkan melihat seorang ayah tantrum. 如果说我们看到一个父亲他特别的暴躁的话，就很可怕。 Kalau sudah menikah, jangan punya mentalitas bujangan. 如果结了婚，就不要再有单身汉的心态； Kalau masih mahasiswa, jangan punya mental bos. 如果还是学生，就不要有老板的心态； Kalau sudah jadi bos, jangan punya mental karyawan. 如果做了老板，就不要有员工的心态； Kalau jadi pendamai, jangan cari perkara. 如果说热爱和平，就不要专门挑事情； Waktu jadi pejabat, jangan punya mental pedagang. 如果我们做了官，就不要想着商人的心态。 Demikian kita harus berespon dengan tepat dalam setiap keadaan. 意味着我们在每一个方面、每一件事情都要做的回应。 Tetapi apakah itu mungkin? 但是这办得到吗？ Saudara bisa bayangkan setiap hari berubah seperti yang digambarkan Pengkhotbah 3. 我们如果真的像传道书3章所说的，每一次都在变化的话， Kita mau mengontrol setiap perubahan itu, bukan? 我们岂不是想要控制每一种变化吗？ Kita mau berespon terhadap setiap perubahan itu. 我们渴望对不同的变化做出不同的正确的回应， Tetapi tidak akan ada seorang pun yang bisa. 但是没有任何人能完美的做到。 Ada waktunya kita mendapat, 有的时候我们有收， tapi dikatakan ada waktunya kita akan kehilangan. 但是也告诉我们，有的时候我们也要失去， Ada waktunya kita bersuka cita, 也告诉我们这个欢喜有时， tapi ada waktunya kita sedih. 但我们也有伤心的时候。 Siapa yang bisa memerintah emosinya? Saya mau sedih, saya mau senang. 有谁能够完全掌控自己的情绪呢？ Kita bukan hanya memiliki rasio, tetapi kita juga terikat di dalam keseharian kita. Kita punya emosi. 我们不单是受理性所捆绑，我们也同样在日常生活中情感也影响我们。 Dan perubahan dalam waktu yang sangat cepat itu mengubah emosi kita. 在这个时间当中迅速的变化，也会让我们的情绪容易变化。 Saya mau senang, 我想要快乐， tiba-tiba ada kehilangan. 结果就遇到不好的事， Atau bukan kita kehilangan, teman kita kehilangan. 可能不是我们，而是我们最好的朋友， Kita tidak bisa senang-senang. 我们就没有办法快乐。 Saudara sedang sedih. 假设我们伤心， Saya mau sedih, saya mau menyendiri. 我想要自己独处伤心， Teman-teman saudara datang semua dan senang-senang. 结果刚好朋友们来，他们都很快乐。 Sehingga saudara mengatakan, saya mau sedih pun tidak bisa. 结果我们认为我们想伤心都没得伤心， Karena itu faktanya kita tidak bisa mengontrol keadaan. 这就是我们无法掌控每一种处境的事实。 Maka ini yang mau digambarkan dalam kitab Pengkhotbah. Kita ada di dalam waktu dan kita tidak bisa mengontrolnya. 这就是传道书向我们描绘的画面。我们在时间的局限中，我们无法完全的掌控。 Seorang filsuf bernama Herakleitos mengatakan pantare semuanya berubah. 赫拉克里特一位哲学家说，凡事都在变化， Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. 唯一没有在变的就是那变化本身。 Dengan demikian ketika semuanya berubah, ada satu hal yang kita diingatkan yaitu mengenai mood di dalam hati kita. 因此，当凡事都在变化的时候，我们就因此要看到我们心中的这种情绪的重要性。 Seorang filsuf bernama Heidegger mengatakan manusia itu memiliki yang namanya stimung. 一个叫海德格的哲学家，他认为人都有一个叫做 stimul 的要素。 Stimung adalah semacam mood mendasar dalam diri manusia. stimul 就是人最本质的一种情感的表达。 Melalui stimung, manusia melihat keadaan dan itu menentukan pola emosi dan pola tindakan dia. 人借着所谓的 stimul， 就因此来判断我到底要在什么情绪下做出什么回应。 Mari kita lihat beberapa contoh stimung. 让我们来看一些有关 stimul 的例子。 Kita ada di tanggal ini dan kita melihat 1 tahun ke belakang. 我们现在就在这一天，我们要回顾过去的一年。 Mungkin tahun ini saudara mendapat banyak berkat. 今年或许我们蒙了许多的恩， Tapi saudara juga melihat ada waktu-waktu di mana saudara kehilangan. 那同时我们也看到有些日子我们却失去了， Ada waktu di mana saudara mendapatkan banyak penghargaan. 但有的时候我们却同样得到许多的褒奖。 Tapi ada hari-hari di mana saudara dicerca dan saudara sakit hati. 相反，有的日子呢，我们却特别的伤心，特别的难过。 Saudara melihat hidup itu seperti fragmen yang terpecah-pecah. 我们就看到人生就像是支离破碎的片 Hari 段， demi hari muncul tidak bisa terprediksi dan tidak bisa dikendalikan. 每一天都超出我们的掌控，都无法被我们预测。 Masalahnya stimung saudara apa? 那现在我们的 stimul 到底？ Ada orang yang moodnya, kata Heidegger, itu adalah angst atau kecemasan. 海德格认为呢，有的人的这种情绪更多的是焦虑的。 Maka kalau orang sudah moodnya itu stimungnya kecemasan, dia lihat ke belakang, maka yang dia lihat semuanya adalah kecemasan. 因此，当一个人已经在这样的焦虑的情绪当中回顾的话，他看的一切的事都是焦虑的。 Oh, saya senang. 我
快乐 Haha, paling sebentar juga susah. 啊，这个快乐呢，哎呀，过不了多久就又没有 Nah 了 kan memang susah. 你看吧，真的没有了吧？ Oh saya dipuji. 啊，有人表扬我 Orang itu mah pasti ada maunya. 啊，这个人肯定背后有动机。 Nah kan benar akhirnya dia lawan saya. 啊，你看吧，他结果没有我想的那么好， Buat apa saya hidup dalam dunia ini? 我何必继续活在世上呢？ Ketika stimungnya adalah angst, maka semuanya menjadi angst. 当一个人的情绪是焦虑的时候，他看的凡事都是焦虑的， Tidak mungkin ada pujian, ucapan syukur dan sukacita. 在他眼中就不会有所谓的令他快乐的称赞。 Stimung kedua contoh yang diungkapkan oleh Heidegger adalah boredom, kebosanan. 海德格所举的第二种这个情绪的例子是乏味， Dia disconnect terhadap keindahan, 乏味的人跟美是脱节的， disconnect terhadap makna. 跟所谓的意义是脱节的。 Hidup tidak ada maknanya, tidak bisa melihat kebaikan dan tidak bisa melihat keindahan, tidak bisa melihat Tuhan. 生命没有了意义的话，就看不到有什么美，看不到有什么意义，看不到有神。 Maka inilah 2024 tahun yang membosankan. 所以2024年真是令我乏味的一年， Dan mari kita menyambut tahun membosankan di tahun depan. 也让我们一起迎接明年又是一个乏味的一年。 Lalu dia mengatakan, apa sih yang kita rayakan? 他还会反问：我们到底在庆祝什么呢？ Buat apa membakar petasan? 又何必去燃放烟花呢？ Buat apa nanti malam kita begadang? 今晚又何必专门为了倒数而熬 Kalau 夜呢？ kita cuma merayakan bumi berputar mengelilingi matahari 365 setengah hari, 如果我们单单是纪念地球如何这个公转365天的话， hanya itu sajakah yang kita rayakan? 难道我们只庆祝这件事吗？ Karena stimungnya adalah boredom. 这样的人带着乏味的情绪看待万事， Tetapi ada stimung yang lain, 但是还有别的情绪， yaitu wonder. 就是所谓的想象。 Wonder adalah mood di mana seseorang itu terkoneksi dengan yang ilahi. 想象就是他认为人如何与那至圣者一起联 Bisa 合的时 melihat 候， melampaui waktu yang berubah ini. 使人可以在这个变化的时间当中看得更超越。 Dan itu yang kita lihat di ayat yang ke-11. 这就是我们第11节所看到的。 Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. 神安置，将永生安置在世人心里， Sehingga kita tidak melihat dunia ini hanya fragmen dan fragmen saja. 使人所看见的世界，它不局限于所谓的支离破碎的片段。 Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berarti kita tidak bisa tuntas memahami Allah. 神从始至终的作为，人不能参透，意味着我们人是无法彻底的明白神， Tetapi kita bisa memahami Allah. 但是我们却可以有机会明白神， Karena bisa mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 因为我们这里看到，他各按其时成为美好。 Hidup itu ketika kita melihat Tuhan bukan cuma fragmen yang tidak nyambung. 使我们在生命中看到的世界、看到的生命，不单是支离破碎的、没有关系的片段。 Tuhan membuat segala sesuatu bukan hanya yang baik, segala sesuatu indah pada waktunya. 神他所造的一切的事都按其时成为美好。 Ketika saudara melihat, ya memang ada waktu baik di masa lalu, 当我们回顾往事，看到有好的日子， tetapi ada masa-masa yang gelap. 但的确也有一些阴郁的日子。 Aku tidak mengerti apa maknanya. 我不明白当中的意义， Aku tidak mengerti kenapa harus saya, 我不明白为什么发生在我身上， kenapa bukan orang lain. 为什么不发生在别人身上？ Saudara tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. 我们无法彻底的把上帝从始至终的一切作为参透， Tetapi ada satu hal yang saudara bisa lihat, 但是有一件事我们看得见， bahwa Allah bekerja. 那就是上帝在做 Dan 工 dia，membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 上帝专门使各按其时成为美好， Berarti pada waktu susah maupun senang Allah berdaulat. 意味着是喜是悲，上帝都在掌权， Dan dia sedang merendah sesuatu. 上帝也同样在计划某件事。 Maka kalau kita mempunyai stimung wonder ketika kita melihat ke belakang, kita bisa bersyukur. 因此，当我们带着想象的情绪回顾往事的时候，我们就可以思考。 Segala sesuatu ada indahnya, kata Tuhan. 上帝说：“各按其时成为美好。” Saudara yang sekarang punya anak TK ada indahnya anak TK. 我们现在家里如果有上幼儿园的，那么他们上幼儿园的人，他们有他们的美。 Anak SMP tidak perlu bilang indahnya hidup kalau aku sudah jadi anak SMA. 上中学的人不需要认为自己必须上了中学才能美好。 Tuhan membuat hidupmu indah, anak SMP. 中学生他的生命同样按在上帝的眼里按成为 Kakek dan 美好。 nenek tidak perlu mengatakan indah kalau umurnya 30 masih bisa lompat-lompat.
祖父母也不需要认为人只有30多岁的时候能活蹦乱跳才是快乐的。 Tuhan akan memberi keindahan dalam setiap kita apapun keadaan kita. 上帝会让我们无论处在什么阶段都按其时成为美 Karena 好， Ia Allah yang berdaulat. 因为他是有主权的上帝。 Maka hidup bukanlah sesuatu yang random, 因此，我们的生命并不是随机的， meaningless dan impersonal. 也并不是无意义的，没有跟我们位格不相干的。 Ada makna dan keteraturan dari Tuhan. 生命当中既有意义，也有从神而来的秩序。 Saudara pengkhotbah mengingatkan kita, hei hidupmu itu rapuh. 传道书提醒我们，我们的生命是易碎的， Semua di dunia ini bisa berubah. 这个世界的一切都可能改变。 Saya kaya, tapi kamu bisa miskin. 你富有，但是可能就贫穷了； Kamu miskin, kamu bisa kaya. 你贫穷，但是有可能就富有了； Saya hebat, kamu bisa hancur. 你是荣耀的，但可能就因此陨落了。 Maka siapa yang boleh menjadi pijakan kita dalam dunia ini? 所以，谁可以作为我们可靠的那个基础呢？ Allah membuat hati kita gentar 上帝让我们的心战惊， dan melihat ke atas. 因此让我们学习仰天。 Dan ketika kita melihat ke atas, hati kita tenang. 当我们仰天的时候，我们的心就安 Da- 宁了。 Dalam dunia tidak ada pijakan sama sekali. 因为在世界上没有任何可以作为我们 Melihat 可靠 Tuhan, 的。 Tuhan tidak berubah. 我们仰天看神，神是不变的， Hanya Tuhan yang menjadi pijakan kita. 只有神得以成为我们可靠的靠山。 Dunia ini datang dan pergi. 这个世界来来去去， Hidup ini tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. 这个世界我们无法完全的掌控。 Tetapi percayakah saudara, Allah mengontrol setiap kita dan setiap keadaan. 但是弟兄姊妹，我们相信或不相信，上帝不单掌控我们，也掌控每一种事情， Mempunyai emosi yang stabil di tengah-tengah semua yang berubah ini tidak mudah. 让我们要在个人的变化当中有稳定的情绪是很难的。 Tetapi apakah saudara melihat Tuhan ketika saudara melihat yang masa yang lampau? 但是当我们在回顾往事的时候，我们有没有看见有上帝呢？ Apakah saudara sedang kehilangan? 我们是否在面临失去呢？ Ketika saudara melihat masa lalu dan Tuhan tidak ada, betapa menakutkannya hidup saudara. 如果我们回顾往事却看不到上帝的话，那我们的生命有多可 Saudara akan 怕？ mengatakan, hidupku hancur, aku tidak punya harapan. 我们因此会说，我毫无盼望，我的生命是破碎的。 Bukan karena saudara ditinggalkan, 但是这并不是因为上帝离弃我们， tapi karena saudara lupa bahwa saudara punya Tuhan. 而是因为我们忘记原来我们有上帝。 Dan ketika semua tipuan iblis itu saudara hilangkan, 当我们消除魔鬼各样的欺骗， dan saudara melihat kepada Alkitab, melihat seperti apa Tuhan yang mengasihi kita. 当我们回顾圣经，认识爱我们的上帝是什么样的上 Bahwa 帝， dia merenda segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan keindahan. 当我们看到上帝计划一切，各按其时成为美好， Dengan tenang hati mari kita lihat kembali ke belakang. 我们就能带着平安的心回顾往事， Kita melihat momen-momen di mana kita dikecewakan. 我们就能回顾那些我们失望的时候， Momen-momen di mana kita disakiti. 我们就能回顾那些我们受伤的时候， Momen-momen di waktu kita kehilangan. 我们就能回顾那些我们有所失去的时候， Dan kita mengatakan, Tuhan, 我们就能在这个时候说：上帝啊， Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 你让万事各按其时成为美好。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa, dalam dunia kami tidak punya pegangan. 父啊，我们在天上的父，我们在地上没有任何可靠之处， Segala sesuatu berubah dan apa yang kami punyai hanya sementara. 因为凡事都在变化，我们所拥有的都是暂时的。 Tetapi Engkau mengajarkan kami untuk melihat dan beriman kepadamu. 但主啊，你教导我们如何对你有信心，不停地仰望于你， Dan biarlah kami selalu terhubung denganmu. 也求你帮助我们时刻与你交通， Bersama cinta kasih-Mu kami melihat ke belakang dan memperoleh sukacita. 教我们因你的慈爱回顾往事，而从中可以获得喜乐。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, bagian saya melanjutkan pasal yang ketiga ayat yang keempat, ayat yang ke-15. Saya akan fokuskan ke ayat ini. 接下来我将继续讲传道书3章，我要专门看第15节。 Apa yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan apa yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. 现今的事早先就有了，将来的事早已也有了，并且神使已过的事重新再来。 Di dalam bagian yang terakhir dikatakan Allah mencari yang sudah lalu. 这里的最后一句话呢，神使已过的事重新再来，也可以翻译成神在寻回已经过去的事。 Ini kata yang cukup membingungkan. 这是令人相当困惑的一句话。 Apa yang Allah cari di masa lalu? 神到底在过去要寻回什么呢？
Apa artinya Allah mencari? 什么叫做上帝寻回呢？ Di dalam kata dari bahasa Ibrani yang dipakai, kata yang dipakai artinya adalah dengan sungguh-sungguh mencari, dengan tekun sampai mendapatkan. 希伯来的原文所使用的字的意思就是苦苦的追寻，必须找到为止。 Biasanya kata ini dipakai untuk manusia yang berusaha mencari wajah Tuhan. 这个字一般用来描述那些要寻求耶和华的面的人的心。 Tapi di dalam ayat ini dikatakan Allah mencari yang sudah lampau. 但是这一节经文告诉我们，上帝在寻回过去的事。 Tadi kita sudah mendengar bagaimana manusia berkoneksi dengan Allah, maka dapat melihat keindahan dari yang Tuhan kerjakan. 刚才我们从刚才的道听见了上帝如何与神有所连结、有交通，就能看见世界的美。 Sekarang di dalam ayat 15 pengkhotbah seperti mengajak kita untuk lihat dari sudut pandang Tuhan. 现在第15节，传道书的作者仿佛邀请我们从神的视角来看， Bagaimana cara Tuhan membuat semua jadi indah? 来看上帝如何使万事按其时成为美好。 Ketika waktu sesuatu terjadi, mengapa itu bisa indah? 当事情发生的时候，是怎么样才变为美好呢？ Kenapa perang bisa indah? 为什么战争就是美好的？ Kalau damai indah kita bisa mengerti. 如果平安是美好的，我们可以理解； Kenapa miskin bisa indah? 但为什么贫穷是美好的呢？ Kalau kaya indah kita bisa mengerti. 富有是美好的，我们可以理解。 Tapi Alkitab mengatakan Tuhan tengok kembali ke belakang dan dia ambil kembali hal-hal indah yang ada di dalam dirinya, di dalam sejarah. 但是圣经告诉我们，上帝在寻回已过的事，从已经过去的历史当中，再找出美好的事。 Maka ayat ini sangat penting karena membuat kita merenung dan melihat ke belakang dengan berkaca kepada apa yang Tuhan mau cari di dalam masa lalu kita. 所以这一节经文特别重要，我们要如何从上帝的视角来回顾，并且从我们的过去再次从上帝的视角来看上帝要做什么。 Sekarang kita akan melewati tahun 2024我们即将要告别2024年。 dan biasanya kita akan tengok kembali ke belakang apa yang sudah dilakukan atau yang terjadi di tahun ini. 我们一般会回顾我们在这一整年里已经做了什么，经历了什么。 Kita cari kembali apa saja yang terjadi. 我们再度寻回已经发生的事。 Hal baik apa yang saya alami, hal buruk apa yang saya alami. 我经历了哪些好事，哪些坏事？ Pekerjaan apa yang saya sudah kerjakan, pelayanan apa yang sudah saya buat. 我做了哪些工作？我参与了哪些事工？ Dan kita akan tengok ke belakang sambil mengambil kira-kira hal apa yang pantas diingat. 我们回顾往事，同时正在试图纪念哪些事情是值得我们记住的。 Hal apa yang menjadi kairos, yang menjadi bagian dari sejarah hidup saya di dalam dunia. 哪些事情是我这在地上的一辈子的生命中值得作为上帝的时机 Kairos？ Waktu kita cari ke belakang, pengkhotbah mengatakan Tuhan juga cari ke belakang. 当我们回顾往事的时候，传道书的作者告诉我们，上帝也在回顾。 Waktu kita mau pungut dari setahun ini, oh tahun ini di bulan Januari ini penting terjadi, ini hal penting terjadi, ini hal penting terjadi. 当我们在回顾并且数算所发生的每一件重要的事的时候， Tapi Tuhan juga melakukan hal yang sama. 上帝也在做同样的事。 Tahun ini yang penting, ini yang penting, ini yang penting. 在今年哪些事情，这是重要的，这是重要的，这是重要的。 Yang menjadi pertanyaan apakah yang saya anggap penting sama dengan yang Tuhan anggap penting? 现在问题在于，我眼中认为重要的，是不是同样是神眼中认为重要的？ Ketika kita mencari dari masa lalu, apakah yang kita cari sama dengan yang Tuhan juga cari? 当我们在回顾往事的时候，我们所寻找的是否也是神所寻找的？ Saudara sekalian, kita seringkali tertipu dengan konsep nilai yang salah, lalu kita pakai ini untuk melihat ke belakang. 弟兄姊妹，我们常常受欺骗，我们用错误的价值观回顾往事， Sehingga kita melihat apa yang sudah terjadi dan mengingat apa yang kurang penting yang Tuhan mungkin akan buang. 以至于我们在回顾往事的时候，我们反而聚焦于那些不太重要的神本来就不打算纪念的事。 Itu sebabnya pengkhotbah mengingatkan, engkau senantiasa bekerja dan Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang bisa engkau nikmati. 因此，传道书作者提醒我们，人在劳碌的时候，神也同样会使人记住所应当记住的事。 Momen yang bahagia adalah kalau kita menikmati apa yang memang Tuhan anggap baik dan memang Tuhan karuniakan di dalam masa lalu kita. 当我们以上帝看为好的，并且上帝在各样的恩惠当中赐给我们的时机当中，我们也同样把握了当下的话，这就是美好的时机。 Tapi momen ini banyak dirusak.
但是这样的时机很多时候遭到破坏， dirusak oleh hawa nafsu kita, 因为我们的情欲遭到破坏， dirusak oleh ego kita, 因为我们的自尊遭到破坏， dirusak oleh ambisi yang berpusat ke diri. 因为我们以自我为中心的野心受到破坏， Sehingga yang kita pungut dari sejarah lain dengan yang Tuhan pungut dari sejarah. 以至于我们回顾往事所挑选出来的与神所挑选出来的不一样。 Mari kita bayangkan kalau di akhir tahun kita bisa diskusi dengan Tuhan. 我们想象一下，在一年的最后一天，当我们可以与神交流的时候， Lalu Tuhan tanya, hal apa yang baik yang terjadi padamu di tahun 2024? 假设神问我们2024年你生命中发生了什么好事， Lalu kita bilang, oh Tuhan, di awal Januari saya dapat pacar. 然后就说哦，上帝啊，我在1月初的时候有了对象Februari bisa dapat kerja. ，2月我找到了工作Maret dapat rumah baru. ，3月份我买了新房子， April mobil baru. 啊，4月份买了新车， Mei arloji baru. 啊，5月份买了新手表， Juni rumah kedua. 啊，6月份我买了第2个房子， Juli naik pangkat. 啊，7月份我升官， Agustus tambah gaji. 啊，第8月份我还加薪， Wah ini hidup luar biasa ya. 哇，这样的生命多么惊人啊！ September melayani dan dipakai Tuhan di KKR regional. 啊，9月份上帝还用我在区行布道会服侍， Oktober naik gaji untuk ketiga kali. 啊，10月份是我今年的第3次升官， November dapat hadiah dari BCA. 然后呢，11月份银行还给我奖金。 Lalu kita bikin daftar ini Tuhan geleng-geleng kepala. 当我们列出这清单的时候，上帝只能摇头。 Itukah yang kamu cari dari masa lalumu? 这就是从你的往事当中所纪念的吗？ Itukah yang kamu pungut dan kamu hargai dalam hidupmu? 这就是你在你的生命中所挑选出来的特别的时刻吗？ Yang Tuhan cari lain dengan yang kita cari. 上帝所寻回的跟我们寻回的不一样。 Maka mari belajar merenung tentang masa lalu dengan kepekaan yang dari Tuhan. 所以让我们学习如何带着从神而来的敏锐回顾往事。 Seorang bernama Kierkegaard, dia membaca karya Republik dari Plato. 齐克果一个哲学家，他呢就回顾柏拉图所写的《共和国》的这个著作， Di dalamnya dia membaca kisah mengenai gua, allegory of the cave. 在当中呢，他就看了有关这个洞穴的比喻。 Tentu sebagian saudara tahu cerita ini, ada orang-orang yang hanya lihat bayang-bayang di dalam gua. 相信我们当中有不少的人知道这个比喻，就是有的人在洞里呢只看到在墙上的影子， Kemudian ada satu orang yang lepas dari ikatan, kemudian dia tengok ke belakang baru dia sadar, ini cuma gua, ada dunia lain di luar gua. 结果有一个人呢，他好像挣脱了这个局限一样，他往后看就看到，原来这只是一个洞，原来洞以外还有世界。 Lalu dia pergi melewati api yang ada di belakang yang menghasilkan bayang-bayang. 然后他就这样走过了这个发出光、产生影子的火， Kemudian dia keluar dari mulut gua 他就从这个洞穴的口出去， dan dia melihat, wah dunia bagus sekali. 他看到原来世界这么美好， Jauh lebih bagus dari bayang-bayang yang ada di gua. 原来这个世界比我在洞里看到的影子要好。 Wah teman-temanku kasihan sekali. 我在洞里的朋友们太可怜了， Cuma lihat bayangan sudah senang. 他们看到影子就够开心了。 Saya mesti balik kembali ke gua, 我必须回到洞里， lalu sadarkan teman-teman saya. 我必须使他们警醒。 Maka orang itu balik dan sadarkan, hei teman-teman ayo kita keluar dari gua. Kita cuma melihat bayangan, bukan realitas, bukan dunia yang sebenarnya. 他这个人就回到洞里，并且叫醒这些朋友们说：“我们看到的只不过是现象，看不到那本体。 Tapi teman-temannya bilang ribut banget sih. ”但是他的朋友们就说：“你吵什么吵啊？ Jangan berisik, 不要再吵了， ikuti tradisi. 我们就按原本的传统吧， Jangan mikir aneh-aneh. 就墨守成规吧。 Yang sudah ada dari dulu kita pertahankan. 以前有的我们就持守到今天吧。 Dunia adalah yang kita lihat di depan. 世界就是我们肉眼看到的影子啊。 Tapi orang yang sudah keluar dari gua mengatakan, bukan, ini bukan dunia, ini cuma bayang-bayang. 但是走出了洞的人就说：我们看到的现在只不过是影子呢。 Kamu tahu dari mana? 你怎么知道是影子呢？ Saya sudah keluar gua. 因为我已经出去了。 Wah keluar gua jadi gila, sudah nggak usah dengar. Kita cuma suka yang ini. 哎呀，你真的从洞里出去，你就变成疯子了。你不要再说了，我们只喜欢洞里的东西。 Maka setelah Kierkegaard baca bagian ini, dia sadar manusia itu gampang dibohongi. 所以齐克果读了这一段比喻之后，他就意识到人容易上当受骗。 Kebohongan pertama adalah manusia percaya yang salah. Ini kebohongan yang ada pada banyak orang. 人最容易受骗的一次，就是人们所常常犯的错呢，就是信错的东西。 Tapi ada jenis kebohongan yang kedua, yaitu kalau manusia tidak mau percaya kebenaran.
但是还有第二种欺骗，就是人自己不愿意信真理， Ini kebohongan yang mereka buat ke diri sendiri. 这是人对自己所施加的欺骗。 Sudah diberitakan kebenaran, tidak mau dengar. 明明已经有人传了真理，但是不愿意听； Sudah diberitahu kabar yang benar, tidak mau terima. 明明已经得到了对的消息，但不愿意接受。 Ini namanya hidup dalam kebohongan. 这就是活在欺骗当中。 Dan waktu kita melakukan perenungan masa lalu kita apa saja yang baik, hal apa yang saya mau kenang, kita sering kali mengenangnya di dalam begitu banyak kebohongan. 当我们在回顾往事、计算并挑选好的事情的时候，我们常常是在欺骗当中回顾。 Maka Pengkhotbah 3 ayat 15 mengatakan Tuhan mencari yang sudah lalu. 所以传道书3章15节告诉我们，神在寻回已过的 Yang 事， sekarang ada, dulu sudah ada. 现在有的也早先就有了。 Yang kamu anggap baru, dulu sudah pernah terjadi. 我们以为新的，其实以前就有过了。 Dan Tuhan menggunakan semua yang dulu yang baik. Dia cari hal-hal yang dia sudah kerjakan. Lalu dia buat jadi sempurna di dalam waktu yang dia buat dan dia atur di dalam rencananya. 神去回顾在他所行的各样的事当中，好的他不单是挑选出来，他也因此在他日后的计划当中，也同样使其变为完全。 Maka manusia perlu belajar berhikmat. 因此，人要学习有智慧， Yang pertama harus kita tahu adalah Tuhan mau kerjakan apa ya. 那就是首先要明白神到底要做什么。 Dengan mengerti hal apa yang Tuhan sedang kerjakan, kita juga akan lihat apa hal baik yang ada di dalam masa lalu. 我们借着明白神要做的什么事，我们就能明白神在过去所做的哪些是好。 Dengan mengerti apa materi yang Tuhan akan ambil untuk menuntaskan rencananya, maka kita akan kejar materi yang sama. 我们借着明白神在过去所找的材料哪些是好的，来做他日后的工作，我们也同样会寻求同样的材料。 Itu sebabnya di dalam kitab Pengkhotbah ada semacam permainan di dalam perenungan hikmat yang Pengkhotbah bagikan. 因此，在传道书当中，向读者分享的有关智慧的思想，在当中呢有一定的所谓的特别的思考。 Dia mengatakan kesia-siaan atau hevel havalim dalam bahasa Ibrani. 传道书作者提到这个虚空啊，虚空。 Ini kondisi yang kasihan, yang sempit, yang kecil, yang terbatas, dan yang sebentar lagi akan hilang. 虚空意味着人是处在非常短暂、有限，而且稍纵即逝的环境里。 Segala yang kita lihat dalam hidup kita, jadi tidak ada makna ketika kita melihat akhir hidup kita. 我们所经历的各样的事情，当我们只看到最终的结局是虚空的话，那么现在所有的一切都没有意义。 Saya membangun usaha, saya membangun pekerjaan, saya membangun keluarga, membangun rumah, membangun banyak hal. Tapi toh saya akan mati. 我创业、创建公司、创立家庭，但是我最终岂不也会死吗？ Sehingga perenungan ke masa lalu seperti cuma jadi penghiburan menunggu mati. 以至于人以为回顾往事只不过是对自己等待死亡的一种虚假 Dulu 的安 pernah 慰。 terjadi ini, dulu pernah terjadi ini, tapi sekarang ini saya sudah mendekat kematian. 曾经发生过这件事，发生过那件事，但是现在的我已经马上要死了。 Menjadi sia-sia. 所以人想的好像都是虚空， Tapi juga di dalam Pengkhotbah dikatakan nikmatilah hidup. 但是传道书也告诉我们一种反合性，那就是要享受生命。 Bagaimana menikmati kalau ternyata hidup itu sia-sia? 如果生命是虚空的，要怎么享受呢？ Tapi di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan Tuhan akan karuniakan apa yang kamu bisa nikmati dan dialah sumber dari segala kenikmatan yang bisa engkau nikmati. 但传道书告诉我们，神把我们所可以享受的恩惠赐给我们，而且神也是一切的享受的源头。 Kalau engkau berjerih lelah, menabur, menjaga tanaman, engkau yang berjerih lelah untuk pelihara kebun, engkau akan dapat kenikmatan. 你们耕种的、修理的、看守的，如果感到疲惫，你们也从所做的这些事上必定享受。 Tuhan akan memberikan kamu kemampuan menikmati makananmu. 神必使你有能力享受你劳动的成果。 Ini seperti hal yang simple tapi begitu dalam. 这听起来很简单，但是意义很深。 Saya bekerja untuk Tuhan dan Tuhan izinkan saya menikmati bagian saya. 我为主做工，主也许可我为我所做的工而享受。 Dari sini kita mendapatkan hikmat yang pertama untuk menelusuri kembali sejarah. 因此，我们就领受了第一份智慧，那就是要如何寻回往事。 Yaitu saya belajar untuk melihat hal apa yang saya diizinkan berbagian
di dalam pekerjaan Tuhan. 那就是回顾，并且要发现我到底在上帝的哪些工作中有份。 Tapi bahkan di dalam pemahaman ini pun Tuhan seringkali memberikan kejutan kepada kita. 但是，即便在这样的视角当中，上帝也常常给我们惊喜。 Waktu kita kerjakan bagian kita pikir pekerjaan kita perlu di-highlight di dalam satu aspek. 当我们所做的事情，我们以为必须在某些方面加以强调， Tapi ternyata Tuhan memutuskan untuk meng-highlight aspek yang lain. 但是上帝却要强调其他的部分。 Kita pikir kita sudah tahu kalau kita lakukan A, kita akan dapat B. 我们以为已经知道，只要做 A 就会产生 B 的结果。 Kalau pelayanan model ini, nanti akan dapat buah seperti ini. 我如果用这样的模式服侍，那么就会产生怎样的结果？ Tapi Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang lain. 但是上帝常常用不同的方法做工。 Saudara, dalam satu kesempatan Kapin di Palangkaraya, 在某一次在巴朗嘎拉亚的信仰更新布道会当中， Pendeta Stephen Tong bicara kepada para panitia dan hamba-hamba Tuhan yang ada. 唐崇荣牧师就对在场的筹委会和牧师传道人们说话。 Di antara kami ada 3 anak-anak, yang satu berusia 10, satu masih 8 tahun, satu lagi remaja sekitar 13 tahun. 在我们当中，当时有3个小朋友，一个8岁、10岁和大概13岁。 Lalu Patong bicara tentang visi, tentang pengertian, tentang cinta Tuhan dan lain-lain. 然后唐牧师当时讲有关意象、有关上帝的爱等等。 Lalu di akhir Patong mengatakan, jangan kaget kalau apa yang saya katakan ini tidak dapat tempat di hatimu. Kamu cuma dengar, tapi kamu lupa. 然后唐牧师就说：“你们如果说这些话没有放在你们心里的话，不要觉得奇怪，因为你们有可能当作耳旁风。 Mungkin juga setelah dengar kamu cuma kritik dan kamu tidak setuju. 你们有可能听了也只会批评，完全不同意。 Tapi mungkin Tuhan ingin saya bicara kepada anak-anak kecil ini. 但是上帝有可能要用我对这些年轻的朋友们说话。 Mungkin mereka lah alasan kenapa saya share visi pada saat ini. 他们这些年幼的人，可能就是为什么我当下要分享意象的原因。 Hal ini membuat saya sadar, 这件事让我觉悟， yang kita anggap penting mungkin bukan yang Tuhan anggap penting. 我们认为重要的未必是上帝认为重要的。 Yang kita harap jadi buah pelayanan kita, Tuhan bilang bukan itu yang aku mau kerjakan. 我们以为可以做我们服侍的果子的，可能在神眼中不是这样。 Maka ketika kita melihat masa lalu, ketika kita merenung tahun ini yang sudah hampir lewat, 因此，当我们回顾往事，在回顾即将要过去的这一年的时候， mari renungkan hal yang di dalamnya Tuhan mungkin bekerja, 让我们回顾在哪些事上上帝可能在动工， di dalam kepekaan untuk melihat apa yang mungkin Tuhan kerjakan. 也让我们学习如何敏锐地看上帝到底在做什么工。 Jangan terkurung oleh pola berpikir yang akhirnya membuat kita tidak peka kepada Tuhan. 不要被那些会使我们不再以上帝为中心、不再聚焦于神的那些思维模式当中受困。 Mungkin tahun ini kita mengingat berapa keras kita sudah berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, tapi seperti tidak ada hasil. 今年我们或许会回顾我们在上帝的工作中已经多么的卖力，但是看起来没有成果。 Namun mari kita pikir, waktu Tuhan lihat balik, Dia akan lihat hal yang kita tidak sadar. 但是让我们学习思考，当上帝在回顾往事的时候，他会看见我们所看不见、所意识不到的事。 Dia akan kerjakan hal yang kita tidak peka. 他会做我们所无法敏锐察知的事。 Dan dari situ kita sadar, kalau aku berbagian menyerahkan hidupku untuk Tuhan, yang saya akan kerjakan, yang saya harap dapat hasil, mungkin tidak sama dengan yang Tuhan mau. 我们因此就可以明白，当我们有份参与上帝的工作，而我们也把生命献给他，那我们可能所期望的，可能也不是神所期望的。 Tetapi fakta bahwa saya sudah berbagian, saya menyerahkan diri. Saya mau kerjakan yang saya kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk yang lain. Tidak mungkin tidak Tuhan berkati dengan caranya Dia. 但是当我们已经有份参与上帝的工作，我们也已经为他的缘故，不是为他人的缘故而做工的话，那么上帝就必定赐福，但可能不是按照我们所想象的方法那样。 Satu orang rekan di Bandung pernah mengalami khotbah KKR regional dan dia merasa tidak didengar oleh anak-anak SD yang mendengar khotbah dia. 曾经万隆有一个会友，他去区性布道会，他认为他在布道当中他所讲的道没有被学生听清楚。 Akhirnya ketika kembali ke tempat di mana kami tinggal, dia membagikan kesaksian. 他就这样布道结束后，回到我们的住处，他就向我们这些同行的人做见证。 Dia mengatakan, Tuhan tolong, ini kesempatan saya memberitakan Injil. Izinkan aku melihat ada air mata
yang turun setelah Injil diberitakan. 他就祷告说：“主啊，我难得有这样传福音的机会，求你帮助我，让我在布道的时候可以看见，真的有听众因为我所讲的道而流泪悔改。” Lalu dia mengatakan, memang benar ada air mata yang turun, air mata saya. 但是呢，他说的确有人流泪了，但是是我在流泪。 Saya khotbah, mereka kok seperti tidak dengar. 我讲到他们好像听不进去， Saya cerita, mereka seperti tidak peduli. 我努力的讲圣经故事，他们好像蛮不在乎。 Wah, saya sudah gagal. 哇，我真的是太失败了 Anak-anak ini tidak mampu saya kuasai. 啊！这些儿童我都没有办法夺回他们的心。 Maka dia mengatakan, hari ini saya gagal. Saya tidak tahu hal baik apa yang muncul dari pelayanan tadi. 所以他回顾一天的布道的时候，他就说自己失败了，他都不知道自己所做的有什么可取之处。 Tapi kemudian sore ada acara seminar untuk para hamba Tuhan. 但是当天下午刚好有一个专门是针对牧师传道人的一场讲座， Dia ikut hadir untuk menjadi pelayan di dalam kebaktian itu. 他就一起参加讲座，在当中服侍。 Dan dia lihat ada satu orang ibu bawa anak yang lihat dia terus. 然后他就看到有一个妇女带着一个孩子，这个孩子不停地看着他。 Kemudian ibunya dekati orang ini dan mengatakan, tadi Anda khotbah di sekolah anak saya ya? 然后这个女的呢就靠近这位童工，就说：“您刚才在我孩子的学校那里布道是吗 Iya, saya khotbah di sana.？” 我说：“哦，对，我刚才在他的学校布道。” Anak ini dengar khotbahmu dan dia sangat-sangat ingin menjadi orang Kristen yang baik. 我的孩子听了你讲的道，他就想要做好基督徒。 Dia mau percaya Tuhan Yesus dan dia mau serahkan diri untuk Tuhan Yesus. 他听了你讲的道，他想要信耶稣，他想要献身做上帝的仆人。 Orang ini bersyukur, dia mengatakan, wah puji Tuhan ya, ternyata khotbah saya didengar juga. 这个童工就因此满心欢喜，原来我讲的道也被人听见了。 Lalu anak ini mengatakan, sebenarnya waktu khotbah saya nggak dengar. 然后这个小朋友呢，没想到他说：“其实你讲道的时候我没在听 Kok bisa nggak dengar? 啊，你怎么会没在听 Ya karena teman-teman lain ribut, saya juga tidak tahu mau dengar apa. 啊？因为其他的小朋友很吵，我也听不太清楚。 Lalu setelah dengar khotbah yang saya kurang dengar, ibu berdoa sepertinya sedih sekali. 然后呢，我就这样听完了之后呢，我就看见您在台上好像很痛苦的、很难过的祷告。 Setelah ibu pulang, guru masuk kelas dan mengatakan, kalian kalau tadi tidak dengar khotbah, bukan cuma bikin ibu tadi sedih, tapi bikin Tuhan sedih. 结果您回去之后，我们的老师来到教室里，对我们说：“我们如果不好好听到，不单让那个女传道难过，你也让上帝难过。 Kalian dengar tidak khotbah tadi? 你们刚才有没有好好听到？” Anak-anak bilang tidak. 小朋友们说没有。 Ya sudah saya rangkum kata gurunya. 然后老师就说：“好，我就给你们总结。 Lalu gurunya rangkum di dalam 2 atau 3 menit. ”然后老师呢就用2到3分钟总结。 Dan anak ini mengatakan, wah itu bagus sekali. 这个小朋友就明白了，哇，原来讲的这么好， Dan dia bertobat di situ. 就这样当下悔改了， Nggak terlalu persis dengan apa yang kita harap jadi buah. 跟我们所想象的那样成为果子的画面不太一样。 Tapi mari kita sadar kalau saya mau kerja bagi Tuhan, saya mau 1 tahun yang Tuhan izinkan untuk saya persembahkan untuk Tuhan. Tuhan akan bekerja. 但是让我们一起觉悟，我们如果真心愿意为主做工，真心在主给我们的1年里为他做工的话，神就必定做工。 Dan mungkin waktu kita telusuri, kita lihat ini sebagai bad memory. Aduh, memori buruk, saya khotbah dan gagal. 当我们回顾往事的时候，我们可能会把这段往事当作是不好的回忆。哎呀，当时没有好好讲到。 Tapi Tuhan akan ambil pekerjaannya dan mengatakan, nah ini bagus saya akan ambil, ini bagus saya akan ambil, saya akan buat ini sesuai dengan rancanganku. 但是上帝在回顾我们的往事的时候，他就会明白哪些是好的，在他眼中是好的，就这样挑选出来，在他的计划当中成全。 Maka mari tiap kali Tuhan izinkan kita masuk di tahun yang baru, kita punya kesadaran seperti ini. 因此，让我们每次进入新的1年，我们都要有这样的决心。 Saya menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan, 我们要献身为主所用， dan biar Tuhan yang atur hal baik apa yang akan muncul. 也交给主，让主来决定要有哪些好的事情发生。 Bukan hal baik yang saya tuntut harus ada, Ar- tapi yang Tuhan mau ada dalam pekerjaan saya. 而不是让我眼中所谓好的事情发生，反而是让神眼中要我在我的工作中发生的好事。 Maka inilah hikmat yang pertama diajarkan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 15 ini. 因此，这就是传道书3章15节所教导的第一种智慧。 Tuhan mencari dengan sangat-sangat tekun hal yang dia sudah kerjakan di dalam hidup kita. 上帝他仔细的、苦苦的寻回我们生命中已经做过的事。 Tapi ada hal yang kedua, 但是除此之外，还有第二点， Tuhan mencari ini juga ada nuansa Tuhan akan membereskan. 神寻回也有神要摆平的意思。
Tuhan akan anugerahkan orang-orang yang jujur, yang tulus, yang sungguh-sungguh mau hidup bagi Tuhan. 神要赐下那些诚实的、真心为主而活的人。 Tuhan anugerahkan mereka sukacita karena berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. 神要向他们施恩，因为他们在神的工作中有份。 Tapi orang-orang yang kerjakan pekerjaan Tuhan dengan picik, dengan licik, dengan pikiran yang jahat, mereka akan disingkirkan oleh Tuhan dari mendapat sukacita. Mereka tidak mungkin nikmati apa-apa. 但是带着吝啬、狡猾而邪恶的心去做上帝的工的人，上帝就会拦阻他们，无法承受任何的恩，他们也无法感到享受和喜乐。 Maka mari jangan pikir Tuhan bisa dibohongi. 所以，让我们不要以为上帝是可欺骗的。 Kita jalani hidup kita dengan sembarangan, dengan curang, dengan motivasi jahat, dengan pikiran mau menghancurkan orang lain. Tidak mungkin Tuhan tidak akan kejar dan menyatakan keadilannya. 我们如果随随便便的，但是带着邪恶的动机，要陷害人在过日子的话，那么上帝也必定按着他的时间追讨我们的罪。 Kita tidak bisa mengatakan, oh tahun yang lama sudah lalu, mari dipeti eskan semua peristiwa. Mari mulai lembaran baru yang lama dilupakan saja. 我们不能说旧的一年已经过去了，让我们都忘掉一切，我们就好像翻开新的一页，我们把过去都埋在土里吧。 Tuhan akan kejar segala ketidakberesan. 上帝要追讨，要摆平各样的不公义的有问题的事。 Kita menipu sesama manusia, kita tidak mungkin menipu Tuhan. 我们能骗人，但是我们骗不了神。 Orang yang dengan motivasi yang jahat mengerjakan pekerjaannya tidak mungkin luput dari mata Tuhan yang mencari dan menyatakan keadilan. 我们以邪恶的心做事，神的眼睛也必定逃不过神的眼睛，神必定要追讨他的公义。 Demikian para hamba Tuhan dan orang-orang yang melayani. 同样的，做牧师传道人的服侍的人也一样。 Apa yang kita harap terjadi dalam pelayanan kita? 我们到底盼望借着我们所做的侍奉产生什么呢？ Kalau yang kita harap musuh kita disingkirkan, yang kita harap diri kita ditinggikan, maka Tuhan akan kejar di masa lalu, dia akan lihat kembali waktu yang sudah lewat dan dia akan jatuhkan penghakiman. 如果我们在做工的时候，心里想的是仇敌被除灭，自己被高举的话，神也必定从过去的往事当中找出各样有问题的事，并且按着他的审判行事。 Kalau Tuhan begitu giat mencari pekerjaan baiknya yang dia kerjakan di masa yang lampau, 神如果殷勤的寻回他在过去所做的各样的我们生命中的善功的话， dia juga akan giat membereskan orang-orang yang motivasi tidak beres, yang mengacaukan dan merusak pekerjaannya. 他也必定殷勤的在寻回往事的时候，也同样要追讨，并且要解决各样有问题的人。 Selama ini kita bikin rencana untuk apa? 我们这些年以来不断的计划为了什么呢？ Di tahun 2024 keputusan yang kita ambil untuk apa? 2024年我们做的决定是为了什么呢？ Apakah untuk menyenangkan Tuhan? 是为了讨神喜悦吗？ Atau ada motivasi licik dari diri kita? 还是我们有狡猾的动机在其中呢？ Berapa kali rancangan saudara ditujukan untuk menyingkirkan orang yang saudara tidak suka? 我们所做的各样的计划，有多少次是为了要除灭我们不喜欢的人？ Berapa kali rancangan kita lakukan dengan diam-diam meninggikan diri dengan motivasi yang sangat-sangat berpusat ke diri? 我们所做的计划有多少次是其实是以自我为中心，为的是要高举自己呢？ Ini semua akan Tuhan cari, Tuhan lihat, dan Tuhan akan hakimi. 这些神不要追回，同时神也要按照他的公义进行审判。 Mari dengan gentar melihat kembali tahun yang sudah akan lewat ini. 让我们带着战惊的心回顾这马上要过去的一年。 Dan kita mengatakan, Tuhan, munculkanlah pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. 我们也会对主说：“主啊，求你兴起你在我们生命中原本已经在做的善功。” Dan bersihkanlah kami dari memanipulasi apapun yang Tuhan berikan sebagai berkat untuk hal yang cemar, hal-hal yang berdosa yang kami lakukan. 也求主洁净我们，让我们在领受了你原本要用来行好事的各样的恩惠，却被我们误用来满足我们自己私欲的各样的东西。 Biarlah hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah bekerja di tahun 2024. 愿我们为今天感恩，因为上帝在2024年已经动了工。 Tapi mari kita juga gentar, mari kita minta kepekaan dari Tuhan. Adakah hal-hal yang saya kerjakan yang membuat Tuhan menelusuri kembali 2024 dan menjadi berduka karenanya? 同时也让我们存着战兢的心，我们也以一颗敏锐觉悟的心，在回顾我到底做了哪些事，使神因此忧伤，使神因此而不喜悦。
Kiranya Tuhan memimpin kita sekalian. 愿主带领我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Bapa di surga, kami rindu Tuhanlah yang memunculkan pekerjaan-pekerjaan baik-Mu di tahun 2024. 主啊，我们在天上的父，我们深深的渴望你继续动工，因为你是在2024年已经兴起了各样的善工，使我们在当中有份的主。 Dan kami mohon Tuhan juga yang bersihkan kami dari segala kesalahan dan juga segala motivasi yang kacau yang kami miliki. 我们同时也恳求主洁净我们的心思意念，叫我们可以我们当中各样的不讨你喜悦的邪恶而狡猾的动机都可以被消除。 Setiap kali 1 tahun akan berakhir, kami sungguh heran. 主啊，每当一年要过去的时候，我们实在不明白， Hak apa kami dapat menjalaninya dengan penuh? 我们是凭着什么资格可以完整的度过一年呢？ Sadarkan kami akan betapa besar anugerah-Mu mengizinkan kami melewati 1 tahun lagi. 求你使我们觉悟明白，我们得以进入新的一年，这又是蒙了何等大的恩。 Ajar kami mempunyai kepekaan untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam waktu yang Tuhan berikan. 求你使我们有敏锐的心，可以在你所赐给我们的时间当中看见你的工作。 Kiranya Tuhan tolong kami, 求主帮助我们， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。